Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Al-Muttaqin? Rindu Ustazah tak? Dah 2 minggu kan kuliah tak ada, betul tak? Dah 2 minggu dah kita tidak bersiaran untuk membincangkan pengajian kita. Alhamdulillah hari ini walaupun hujan di luar sana kan, rasa-rasa macam nak tarik selimut, tidur balik apa kan, tapi kita masih lagi Allah berikan kekuatan dan semangat untuk duduk di hadapan skrin kita mengikuti pengajian pada hari ini. Saya tak tahulah, mungkin ada yang masih lagi di atas katil, tapi dia nak dengar juga, tak apalah, dipersilakan. Nak buat macam mana kan, kadang-kadang susah juga kita ni belajar online. So, ikutlah kepada kemampuan masing-masing. Jadi hari ini, Muslimah, kita akan masuk kepada perbincangan hadis kita yang baru. Okey, kita akan masuk pada perbincangan hadis kita yang baru. Kita akan skip satu hadis. Kalau lihat pada kitab kita, sebenarnya kita akan masuk pada hadis yang ke-33. Tapi hadis yang ke-33, Ustazah rasa tak perlulah kita skip, kita masuk terus pada hadis kita yang ke-34. Okay, so hari ini kita akan masuk pada hadis kita yang ke-34. Hadis kita yang ke-34 bertajuk mengubah kemungkaran. Ya, kita berada pada halaman 309. Macam mana? Semua sudah bersedia? Dah buka kitab masing-masing? Dah siapkan buku nota masing-masing? Okay, harapnya semua sudah bersedia ya. Baik, jadi hari ini kita akan mula daripada halaman 309, bertajuk mengubah kemungkaran. Apakah sabda Nabi SAW berkaitan tajuk ini? Baik Muslimah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang mana beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Nabi SAW berkaitan hal ini? Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, ini sabda Nabi. Nabi kata, bila kita ada lihat kemungkaran, maka kita perlu cegah kemungkaran itu dengan tangan kita. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kemudian Nabi kata apa? Jika tidak mampu, maksudnya kalau kita tidak mampu untuk mencegah kemungkaran itu tadi dengan tangan kita, maka hendaklah dia mencegah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Namun jika dengan lisan juga dia tidak mampu, di sini Nabi pindahkan kita pada keadaan yang ketiga. Apa keadaannya Muslimah? Nabi kata gini, fa in lam yastati' fa biqalbi. Jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hati. Lalu Nabi SAW pun menyebutkan begini, wa dhalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. So, macam mana? Boleh faham hadisnya? Mudah ke tidak?
ringkaskan hadis itu. Tak ada problem lah Ustazah, okey je, kita faham. Kita faham sudahlah, kita stop sampai sini je boleh. Okey, baik Muslimah. Sebelum saya nak masuk kepada syarah hadis ini, okey, cuba lihat dalam kitab kita pada muka surat 309. Di bawah itu ada sebuah kisah yang diceritakan kepada kita. Iaitu, kalau saya baca ya, di sini Muslimah, cuba lihat ya pada kitab kita muka surat 309 di bawah itu, dari Tariq bin Shihab rahimahullah. Beliau berkata, yang pertama memulai khutbah sebelum solat Aid, iaitu solat hari raya adalah Marwan. Di sini ada perkara yang salah yang dilakukan oleh Marwan pada masa itu. Lalu seorang lelaki berdiri kepadanya dan berkata, jadi ada seorang lelaki ini, dia menegur tindakan Marwan itu. Yang mana dia kata gini, solat dulu sebelum khutbah. Jadi bila kita solat hari raya, ada ke orang buat baca khutbah dulu baru solat raya? Tak ada kan? Kita solat dulu baru kita baca khutbah. Jadi lelaki ini tegur Marwan. Dia kata pada Marwan, kita solat dulu baru kita baca khutbah. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi lelaki dia kata itu telah ditinggalkan di sana. Maka Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ni kan, yang kita baca hadis ni, yang dia sampaikan hadis ini kepada kita daripada Nabi. Dia kata gini, lelaki itu, iaitu lelaki yang menegur si Marwan tu tadi kan, bila dia nampak situasi itu, telah melaksanakan apa yang menjadi kewajipan atasnya. Dia nampak satu perkara yang tidak betul, lalu dia tegur tadi. Perkaranya salah, Nabi tak buat sedemikian. Jadi dia tegur. Maka Abu Sa'id kata, lelaki ini, dia dah buat satu perkara yang menjadi kewajipan atas diri dia. Kemudian, dia pun meriwayatkan hadis ini. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, dia pun bacakan hadis ini yang kita nak belajar berkenaannya. Daripada peristiwa yang berlaku itu tadi, kita jelas ada perkara mungkar yang berlaku. Kemudian, ditegur oleh seorang lelaki tentang hal itu salah. Dan bila Abu Sa'id melihat perkara itu, dia pun kata, inilah satu perkara yang betul. Yang mana itu adalah kewajipan dia untuk menegur perkara yang dilihat salah. Sebab apa? Nabi sebutkan begini-begini. Apa yang Nabi sebutkan? Man ra'a minkum munkaran. Kan? Siapa di kalangan kalian yang melihat perkara yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Itu mencegah tu dengan tangan. Fa in lam yastati', kalau dia tak mampu, maka hendaklah dia guna lidahnya. Kalau dia tak mampu juga, maka hendaklah dia guna hatinya. Tapi Nabi kata apa? Kalau kita guna hati ni, wazalika adha'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, ini kisahnya ya Muslimah, bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri dia meriwayatkan hadis ini. Dan hal itu juga direkodkan oleh Imam Muslim dalam sanadnya ketika dia membawakan hadis ini dalam kitabnya. Okey, sebab itu bila kita baca dalam kitab kita ini Jami'ul Ulum wal Hikam, kita dapati ada syarahnya dimuatkan di bawah itu untuk menunjukkan bagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Namun kita jangan lupa, hadis yang menyebut berkenaan dengan mencegah kemungkaran ini bukan hanya satu-satunya berdasarkan kepada hadis yang baru kita baca. Sebab begini Muslimah, bila kita lihat di perenggan bawahnya itu kan, berikutnya disebutkan begini. Dan makna hadis ini telah diriwayatkan dari jalan-jalan periwayatan lain yang banyak. Maksudnya ada hadis lain, ya, ada hadis lain yang disampaikan oleh Nabi SAW yang mana ada banyak sanad, ada banyak jalur periwayatan yang Nabi SAW sampaikan. Hadis lain dengan lafaz yang berbeza, namun maksud ataupun intipati daripada hadis itu adalah sama sebagaimana yang terdapat pada hadis kita yang ke-34 hari ini. Iaitu kalau kita lihat di sini di antaranya, jadi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali beliau datangkan di antara hadis yang lebih kurang sama sebagaimana hadis yang baru kita baca tadi. Apa dia hadisnya? Kita lihat di sini dalam kitab kita ada ya. Saudara tak letak pada slide kita pada hari ini. Okey, so kita lihat begini. Di antaranya ialah dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi SAW, baginda bersabda. Apa sabda baginda? Lihat Muslimah pada muka surat kita yang ke-310.
Ya, buka muka surat 310 di atas sekali kita dapati ada hadis yang disebutkan di sini, iaitu apa kata Nabi dalam hadis ini? Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus pada satu umat sebelumku. Illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuzuna bisunnati. Kecuali Nabi itu memiliki para pembela setia dari umatnya dan para sahabat yang mengikuti sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Wa yaqtaduna bi amri. Okey, Nabi kata tidak ada seorang pun Nabi yang sebelum Nabi SAW yang Allah utuskan, melainkan Nabi itu ada pembela setia, itu pengikut setia dia yang dan sahabat yang mengikuti sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim. Kemudian setelah mereka, datang generasi pengganti yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Setelah Nabi itu wafat, setelah para pengikutnya, kan followersnya lah, followers kita guna. Setelah para pengikutnya, yang pengikut para Nabi itu juga wafat, meninggalkan mereka semua. Kemudian kita dapati ada di kalangan mereka yang menyelisihi, iaitu yang tidak ikuti apa yang telah diamalkan sepanjang hayat Nabi itu dan juga sepanjang hayat pengikutnya, iaitu para sahabat yang menjalankan perintah yang dibawa, yang diajar oleh Nabi tersebut. Jadi Nabi SAW pun kata begini. Mana tadi? Faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min. Okey? Siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangan, iaitu kekuatannya. Berjihad melawan ni maksudnya kita kata jihad ni ialah bersungguh-sungguh. Bukan jihad pergi perang tu, bukan gitu ya. Jangan salah faham. Maksudnya di sini ialah bersungguh-sungguh. Jadi perkataan jahada digunakan untuk menunjukkan maksud kita bersungguh-sungguh melawan ataupun kita mencegah orang yang cuba mengubah, ataupun orang yang cuba meninggalkan apa yang diajarkan oleh para Nabi itu tadi. Jadi Nabi kata gini, siapa yang bersungguh-sungguh melawan mereka dengan tangan, itu dengan kekuatannya, maka dia adalah seorang mukmin. Dan waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Dan sesiapa yang juga bersungguh-sungguh melawan mereka dengan lidahnya, maka dia juga seorang mukmin. Dan Nabi kata gini kepada kita, waman jahadahum biqalbih. Sesiapa yang bersungguh-sungguh melawan mereka dengan hatinya, dia juga seorang mukmin. Lalu Nabi sebutkan begini, laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Dan tidak ada iman setelah itu sekalipun sebesar biji sawi. Maksudnya sesiapa yang tidak, kalau dia tu, saya nak berbalik ya muslimah kepada hadis kita yang baru kita baca tadi, hadis ke-34. Sesiapa yang mana dia tak sungguh-sungguh untuk melawan ataupun sungguh-sungguh mencegah perbuatan mungkar itu dengan tangannya, kan, kemudian dia tak pula guna dengan lidahnya, dia tak mampu juga guna tangan dan lidahnya, tapi dia tak ubah dengan hati, maknanya dia tak cegah dengan hatinya, maka di situ Nabi kata apa? Tidak ada keimanan bagi orang tersebut. Ini maksudnya tidak ada iman setelah itu sekalipun sebesar biji sawi. Tidak ada keimanan dalam hatinya walaupun sikit bila dia tak cegah ataupun dia tak ingkari perbuatan itu dengan hatinya. Jadi kita sekarang orang yang beriman ni muslimah. Ya, kita orang yang beriman. Bila kita orang yang beriman, kita nampak satu perkara yang mungkar, maka kewajipan kita ialah untuk mengingkarinya dengan hati kita bila kita tidak mampu untuk cegah kemungkaran itu dengan tangan dan lisan kita. Namun persoalannya pada hari ini, apakah yang dimaksudkan dengan mungkar? Apa yang dimaksudkan dengan kemungkaran? Daripada tadi Ustaz ni duduk sok-sok pasal mungkar ni, benda tu mungkar tu benda. Kan benda kemungkaran tu apa benda? Entah kita pun tak tahu dah Ustazah ni mungkar tu benda Ustazah. So kita nak cakap di sini, apakah yang dimaksudkan dengan kemungkaran? Apa yang dimaksudkan dengan kemungkaran?
Mungkin ada orang dia tahu, ada orang dia tidak tahu. So, hari ini kita nak ambil tahu apakah yang dimaksudkan dengan kemungkaran sehingga kita ada kewajipan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Baik, di sini ya, Muslimah, dalam kitab kita tidak disebutkan berkenaan dengan hal ini, tapi saya rasa ada kewajipan bagi diri saya untuk menjelaskan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kemungkaran. So, bila kita rujuk kepada pendapat di kalangan para ulama, yang di sini saya kumpulkanlah daripada pembacaan, daripada rujukan saya menerusi kitab-kitab yang lain, ya, kita lihat begini. Kalau kita nak definisikan perkataan mungkar, kita nak definekan perkataan mungkar ini, kita kata bila kita sebut perkara itu mungkar, maknanya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka itu kita panggil ia dengan perkara yang mungkar. Boleh faham? Jelas ya? Saya harap jelas. Jadi, setiap perkara yang Allah larang untuk kita buat, setiap perkara yang Nabi juga larang untuk kita buat, kemudian kita lihat ada orang lain yang melakukannya. So di sini kita dapati itulah yang kita sebut sebagai perkara mungkar. Dan satu perkara juga yang kita perlu jelas ya, Muslimah, begini. Kemungkaran tersebut jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak yang ingin mencegah, itu mungkin kita sebagai pihak yang ingin mencegah tadi kan, kita nampak dia buat perkara mungkar, kita nak cegah, dan juga pihak pelaku kemungkaran. Dan orang yang buat perkara mungkar itu juga, dia tahu perkara itu adalah perkara yang mungkar. Jadi kedua belah pihak sepakat ia adalah perkara yang mungkar. Sebab begini, kadang-kala kemungkaran hanya pada pandangan pihak yang ingin mencegah. Mungkin pada pandangan saya, itu adalah perkara yang mungkar dan saya nak cegah. Tapi belum tentu hal itu adalah perkara yang mungkar bagi pihak pelakunya. Boleh faham? Okey, kalau confused, kita lihat kepada contoh di bawah itu. Saya berikan begini. Makan pada waktu siang di bulan Ramadan, kita sepakat ia adalah perbuatan mungkar. Betul tak? Bolehkah kita makan di waktu siang di bulan Ramadan? Boleh? Tak boleh. Berdosa tu. Ya, berdosa. Kita makan di waktu siang di bulan Ramadan. Kita tahu itu perkara yang mungkar. Tetapi yang buat perkara mungkar itu tak semestinya dia buat perkara mungkar. Kerana apa? Kemungkinan dia makan di waktu siang di bulan Ramadan. Kerana apa? Dia sakit ataupun dia musafir. Atau mungkin dia adalah wanita dalam keadaan haid. Ataupun mungkin dia wanita yang menyusu yang mana dia tak mampu untuk berpuasa. So kita nampak dia makan. Kita nak marah dia. Ni kan kalau orang yang semangat sangat nak cegah kemungkaran ni kan, kita nampak orang makan waktu siang bulan Ramadan. Awak ni tak puasa tak malu tak malu dengan Tuhan Boleh cakap gitu? Ni baru belajar ni kan. Tak malu dengan Tuhan makan tengah ramai ni. Tak malu. Padahal orang tu Allah mungkin dia sakit, dia tak tahan sangat kan dia nak makan. So kita kena lihat keadaan-keadaan ini. Maknanya di sini, ya, kenapa kita belajar hadis ini pada hari ini? Saya nak kata gini, Muslimah. Betul, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencegah kemungkaran yang kita lihat. Tapi tak semestinya setiap perkara yang mungkar yang kita lihat, terus direct kita kena cegah. Macam situasi itu tadi kan, kita nampak orang makan di waktu siang pada bulan Ramadan. Kita marah. Betul? Kita marah. Sebab kita tahu itu perkara mungkar. Tapi kita kena check dulu. Betul ke dia ni? Makan waktu tengah siang ni, dia boleh makan ke tidak? Mungkin dia perlu makan pada waktu itu. Kerana situasi-situasi yang membenarkan dia makan. Contoh tadi kan, mungkin dia sakit, dia mabuk dan sebagainya, dia tak tahan. Terus dia ambil air, dia minum. Kita nampak makcik pakai tudung apa kan? Ataupun makcik tak boleh lah. Kita ambil budak muda lah. Sebab kalau makcik ni tak berani kita tegur. Tapi kalau budak muda tu kita berani nak tegur. Sebab apa dia muda? Macam tu kan. Dia muda berani kita tegur kan. Cuma kalau makcik tu diam kan. Tapi kalau dia muda, kita berani tegur. Kan mungkin teenagers ke apa kan. Sebab kita tua, kita rasa sedemikian. So kita nampak dia minum air. Kita perlu direct tegur je. Awak ni nama pakai tudung Awak tak tahu ke hari bulan Ramadan? Habis minum siang-siang ni. Kat sini pula tu tengah ramai, tak malu.
Tak malu dengan Tuhan. Kalau tak malu dengan Tuhan, malulah dengan orang ramai. Macam itu ayat kita. Nampak tak ayat kita? So, sekarang ini, kita kena pastikan. Adakah kemungkaran yang dia buat, yang memang kita sepakati itu adalah perkara mungkar ya Muslimah, benar-benar mungkar untuk diri dia. Sebab ada situasi-situasi yang bila dia buat, kemungkinan bukan perkara mungkar bagi si pelaku. So, kita kena jelas ya, dalam beberapa keadaan tak semestinya perkara mungkar yang dilakukan oleh si pelaku adalah mungkar bagi diri dia. Jadi, sebelum kita direct tegur, kita marah, kita pun cakap perkara-perkara yang tak seharusnya, perlu diperiksa terlebih dahulu keadaannya. Baru tepat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita dalam hadis ini. Okey, so saya harap berkenaan dengan kemungkaran itu jelas bila kita bincangkan dengan perbincangan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Sebab di sini saya rujuk dalam kitab Al-Kafi, Syarah Imam An-Nawawi berkenaan dengan perkara mungkar itu. Bermakna saya tidak hanya merujuk kepada kitab kita iaitu Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Ada kitab-kitab lain yang Ustazah buka untuk menjelaskan berkenaan dengan kemungkaran itu tadi. Supaya kita tidak melihat kepada satu sudut sahaja yang akhirnya bila kita mengamalkan hadis ini, kita mengamalkan dengan cara yang salah. So di situ perlu jelas ya, lagi-lagi kita orang perempuan ni semangat tau beramal. Saya tahu kita orang perempuan ni semangat. Baru belajar je terus nak amal, baru belajar terus nak amal. Tapi bagaimana kita nak mengamalkan sesuatu hadis itu, ia perlu juga diperhalusi. Okey, baik. Seterusnya Muslimah, kita lihat di sini. Berkenaan dengan hukum mengingkari kemungkaran. Ya, apakah hukum kita mengingkari kemungkaran? Kalau kita lihat pada slide kita di sini, wajib mengikut kemampuan masing-masing. Hukumnya wajib, tetapi dia masih lagi terbatas. Terbatasnya apa? Apa keterbatasan yang ada? Ikut kepada kemampuan masing-masing. Masih lagi ya, di situ ikut kepada kemampuan masing-masing. Baik. Kalau kita kata ikut kemampuan masing-masing, bagaimana caranya itu? Baik, cuba lihat dalam kitab kita ni Muslimah. Di bawah ini, pada muka surat 310 ya, Muslimah di situ, ada perbincangan berkenaan dengan hukum mengingkari kemungkaran. Kita nak mengingkari kemungkaran ini, hukumnya apa? Baik, terus kita lihat di situ. Hadis-hadis ini, iaitu hadis yang kita baca dalam bab kita yang ke-34 kan, berkenaan dengan man ra'a minkum munkaran. Hadis itu. Kemudian hadis yang Nabi SAW sebutkan yang di atasnya pada muka surat 310, iaitu ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli. Hadis itu. So kita ada dua hadis di sini Muslimah yang menguatkan berkenaan dengan hukum ini, bahawa ianya adalah wajib untuk kita mengingkari kemungkaran. Jadi kita jangan lupa juga, walaupun awalnya disebut sebagai wajib. Sebab tu bila kita baca teks ni, kena baca semua ya. Tak boleh baca hujung je. Kalau baca hujung depan-depan pangkal tu, kita kata, oh wajib lah. Kita stop sampai situ, memang habislah kita. Salah mengamalkan. Sebab tu kena baca sampai habis. Bila sampai habis tu, baru kita faham bagaimana cara kewajipan yang telah ditetapkan itu perlu dilaksanakan. So di sini lihat begini Muslimah. Hadis-hadis ini menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kita nak ingkari satu kemungkaran, tapi ia mesti lihat kepada kesesuaian ataupun lihat kepada kesanggupan kita, atau dengan kata lain, kemampuan kita. Sebab tak semua orang mampu untuk mengubah dengan tangannya. Tak semua orang ada kemampuan untuk mengubah dengan lisannya. Sebab itu kita lihat di sini. Dan bahawa mengingkari kemungkaran dengan hati adalah sesuatu yang wajib. Sehingga sesiapa yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka itu menunjukkan hilangnya iman dari hatinya. Bagaimana? Boleh faham teks kita di situ? Mengingkari kemungkaran dengan hati adalah wajib. Ya,
Mengingkari kemungkaran dengan hati adalah wajib, sehingga sesiapa yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka itu menunjukkan hilangnya iman dari hatinya. Sedangkan mengingkari kemungkaran dengan lidah dan tangan, iaitu kekuatan, maka hal itu wajib sesuai kesanggupan. Bila kita lihat kemungkaran, kita ingkari kemungkaran itu dengan hati kita, ia adalah wajib. Semua, bila kita kata kita adalah orang yang beriman, kita lihat perkara yang mungkar, wajib kita ingkari kemungkaran itu dengan hati kita. Bagaimana tangan dan lidah? Sebab tadi Nabi juga sebutkan berkenaan dengan tangan dan lidah. Wajib tetap wajib, tetapi itu berdasarkan kemampuan kita. Ya, ia berdasarkan kepada kemampuan kita. Kerana apa? Berkenaan tangan dan lidah, tidak semua orang ada kemampuan yang sama untuk mengingkarinya. Tapi kalau dengan hati itu tadi, semua orang boleh untuk ingkari dengan hati. Sebab itu dalam perbincangan kita di sini, kita sebutkan begini. Dengan hati, ia wajib. Bila namanya kita seorang yang beriman kepada Allah, kita nampak perkara yang mungkar, kita wajib untuk ingkari dengan hati kita. Ya, tapi tangan dan lidah, bagaimana? Wajib? Wajib. Namun, lihat kepada kemampuan kita. Sebab itu tadi kan, dalam hadis kita ini, Nabi SAW, baginda pindahkan keadaan demi keadaan. Pertama, Nabi kata, Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya. Tapi kalau dia tak mampu, Nabi pindahkan kita pada keadaan yang kedua. Kalau tak mampu, maka hendaklah dia ubah dengan lisannya. Tapi kalau dia tak mampu juga, maka hendaklah dia cegah dengan hatinya. So kita ada beberapa keadaan bila kita melihat perkara yang mungkar di hadapan mata kita. Sebab begini muslimah, tak semua orang ada kemampuan untuk mengubah dengan tangannya. Kita nampak anak orang lain, dia buat perkara yang mungkar. Kita boleh pukul? Tak boleh. Kan? Itu anak orang muslimah. Ya, jangan tiba-tiba kita nampak kan ada budak dua orang ni, dia pegang-pegang ke apa tangan, kemudian kita pun tarik, sini awak. Kita marah dia kan. Kita pukul, kita gini-gini, pukul-pukul badan dia. Boleh? Dengan tangan kita? Tak boleh. Sebab bukan anak kita. So kita tidak ada kemampuan di situ. Kita pun nak pindah pada keadaan yang kedua, mungkin ada orang berani. Ada orang berani masuk keadaan kedua tu dengan lidahnya. Lidah tu maknanya kita beri nasihat. Bukan dengan lidah ni, bukan sindir-sindir ya. Kadang-kadang kita suka sindir orang. Sindir orang ni bukan kita cegah. Bahkan kita buat orang tu nak buat lagi ada. Betul tak? Kadang-kadang kita ni sindir orang. Sindir sana, sindir sini. So di sini, kalau kita menyindir sana sini, kita tak kata itu mencegah muslimah. Tapi itu buat orang sakit hati dan orang lain bahkan menyakitkan hati kita dengan apa? Dengan dia makin buat perkara tersebut. Tapi kalau kita kata dengan lidah ya, dengan lidah ni boleh kita kata, kita jelaskan, kita explain mana yang salah, mana yang betul. Kemudian kita ingatkan dan sebagainya. Tapi kena ingat juga, bila gunakan lidah ini, dia mesti ada hikmahnya, maknanya ada caranya. Tak boleh sesuka hati kita. So di situ, kalau kita nampak tadi kan perkara maksiat tu anak orang lain buat tu kan, maka di sini, kalau kita memang tak mampu nak cegah dengan tangan kita, dengan lisan kita pun kita tak mampu. Sebab nanti dia akan jadi pergaduhan dan sebagainya. Maka selemah-lemah iman yang kita ada ialah, apa kita buat? Kita ingkari perbuatan itu tadi dengan hati kita. Yang mana kita nampak depan mata kita. So itu wajib yang kita buat. Ke dalam hati, tak apalah, biarlah muda lagi. Ini gaya. Tak apalah, biarlah muda lagi. Dia nak duk pegang sana, pegang sini, nak peluk ke apa. Biarlah muda lagi, tak apa. Muda lagi budaknya tu.
Tak kisah kita. Ni macam-macam. Tak apalah, enjoy puas-puas. Biarlah, nanti pandailah dia. Ini maknanya kita tak ingkari muslimah. Ya, kita tak ingkari itu maknanya. Kalau kita ingkari dengan dalam hati ni, kita akan kata, Astaghfirullahalazim, dosa ni. Maknanya kita kata, saya tak reda. Saya tak reda di atas perbuatan orang itu. Ini makna kita ingkari. Saya ataupun saya berlepas diri. Berlepas diri maknanya saya tak nak terlibat, saya tak ni. Saya memang ni. Saya tahu perkara itu perkara yang salah, Allah larang, Nabi larang. Bila ada orang buat di hadapan mata kita, kita tak mampu ubah dengan tangan kita, kita tak mampu ubah dengan lidah kita tadi kan. Yang sememangnya memang wajib lah, tapi masalah kita tak mampu. Jadi bila kita tak mampu, satu perkara yang lebih wajib yang perlu kita buat ialah ingkar dengan hati kita. Itu mampu tak kita buat, kita mampu. Jangan cakap Ustazah dengan hati pun saya tak mampu. Bedek nah kalau kata dengan hati pun saya tak mampu. Itu bohong namanya. Kita mampu untuk ingkari dengan hati kita. Okay, kita mampu sebab itu hukumnya wajib. Kita tak kata ikut kepada kemampuan. Bila dengan hati, kita tak letak ikut kepada kemampuan. Yang diletak pada ikut kemampuan apa dia? Tangan dan lidah. Tapi dengan hati ada ikut kepada kemampuan? Tidak. Semua orang wajib. Bila nampak satu perkara yang kemungkaran, dia perlu ingkari dengan hatinya. Maknanya, saya tak reda apa kemungkaran ataupun perkara maksiat yang dia buat. Dengan hati kita ni. Bila kita nampak. Ya? So, begitu. Maka di sini, kita lihat begini. Ada penerangan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata, orang yang masih hidup di antara kalian hampir saja akan melihat satu kemungkaran yang tidak mampu dia cegah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata apa? Orang yang masih hidup, kita ni muslimah, sekarang ini Ibn Mas'ud ni dia berbual ni masa pada zaman dia. Pada zaman yang kita kata, kalau nak ikutkan ni zaman sahabat ni. Zaman sahabat ni perkara mungkar ni, dia bukan perkara yang mudah tau nak nampak. Sebab apa? Zaman sahabat ni Masya Allah Tabarakallah tak sama pada zaman kita. Tapi Ibn Mas'ud masih lagi dia cakap bahawa orang yang masih hidup dia tak akan terlepas untuk lihat perkara yang mungkar. Ya. Zaman kita sekarang perkara mungkar itu memang banyak. Ramai orang buat perkara yang Allah larang. Ramai orang buat perkara yang Nabi larang di hadapan mata kita. Dalam rumah kita sendiri. Ada orang buat perkara yang mungkar yang kita tak boleh nak elakkan. Ya, tak boleh nak elakkan. Kemudian, kecuali bahawa Allah mengetahui dari hatinya bahawa dia benci kepadanya. Yang mana Ibn Mas'ud rahimahullah radhiyallahu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kata apa? Kita nampak perkara yang mungkar itu kita tak mampu nak cegah. Kita berada dalam keadaan yang kita tak mampu nak cegah. Tapi Allah mengetahui dari hatinya bahawa dia benci dengan perkara itu. Dalam keadaan kita tak mampu nak cegah, tapi Allah tahu hati kita benci dengan apa yang dia buat. Ini sebagai satu dalil yang satu pendapat di kalangan sahabat yang menyokong bahawa kewajipan mencegah dengan hati itu teraplikasi untuk kita semua ni muslimah. Dia tidak ada orang kata dua lah kat sini. Nak cegah dengan hati ke tidak? Ikut saya lah, saya nak cegah dengan hati. Tak boleh begitu. Nampak perkara yang mungkar, kita tak mampu nak cegah dengan tangan dan juga lisan. Maka hati kita wajib untuk mengingkari hal yang sedemikian. Ya, sebab itu kita lihat begini. Kenapa perkara ini wajib? Yang kita tak boleh nak tinggalkan. Bila kita nampak perkara mungkar, kemudian kita tak boleh nak biarkan walaupun dengan hati kita ini. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan begini. Iaitu, kemudian dari Al-Urus bin Amirah, cuba lihat muslimah pada muka surat kita yang ke-311. Saya nak pindah. Ada sebuah hadis di atas sana yang diberikan kepada kita yang menyebutkan begini. Idza umilatil khati'ah fil ardi kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Ada satu situasi yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Yang mana Nabi kata begini, apabila dosa telah dilakukan di muka bumi. Ada dosa, banyak dosa sekarang dilakukan di atas muka bumi ini. Orang yang menyaksikannya lalu membencinya
adalah seperti orang yang tidak menyaksikannya. Kita nampak dosa yang orang lain lakukan, lalu kita benci dengan dosa itu. Okey, kita benci sangat-sangat dengan dosa tersebut. Maka di sini Nabi kata seperti orang yang tidak menyaksikan. Kita yang nampak tadi, Nabi sebutkan keadaan kita seolah-olah seperti orang yang tidak menyaksikan dosa itu tadi. Sebab apa? Kita benci dengan dosa tersebut. Berbeza dengan orang yang mana Nabi sebutkan di sini, wa man ghaba anha faradiyaha. Dan sesiapa yang tidak melihatnya, dia tak nampak dengan mata dia, tapi mungkin dia dengar, kan, ataupun disampaikan kepada dia, sedemikian. Lalu tetapi dia merestuinya, tapi dia redha dengan kemaksiatan itu. Dia redha. Tak apa lah, dia dengar ada orang sampaikan, ada maksiat tau kat sana. Oh tak apa lah, biar. Tak apa, biarkan lah. Kubur masing-masing. Biar. Aku malah, biar benda baik. Biarlah, yang penting benda tu dia happy je buat lah. Gitu kan. Yang penting benda tu dia happy. Sudah, kita siapa nak cakap tadi, yang penting dia happy sudah. Kita redha dengan apa yang dibuat. Okey. Kemudian, Nabi kata apa? Adalah seperti orang yang menyaksikannya. Dia seperti orang yang menyaksikan kemaksiatan itu. Maka, kalau kita nak explain ataupun kita nak jelaskan lagi maksud Nabi di sini, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau kupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan hadis ini. Apa kata dia? Maka siapa yang menyaksikan satu perbuatan dosa lalu membencinya dengan hati, maka dia bagaikan tidak melihatnya. Apabila dia tidak mampu untuk mengingkarinya dengan lidah dan tangannya. Jadi situasi ini semakin kuat. Maknanya kalau kita ni muslimah, kita tak mampu untuk mengingkari satu dosa itu yang kita nampak dengan mata kepala kita sendiri, di depan mata kita. Kita tak mampu nak ubah dengan tangan, tak mampu nak ubah dengan lidah, tapi kita guna hati kita ini yang mana kita benci dengan apa yang kita nampak. Kita tak suka melihat apa yang kita lihat, itu dosa yang kita lihat. Dengan hati kita ini, disebutkan bahawa orang itu, dia dia bagaikan tidak melihatnya. Okay, dia bagaikan tak lihat dosa tersebut. Okey, tapi sebaliknya. Sebaliknya di sini, orang yang tidak melihatnya tetapi dia redha, dia suka terhadap dosa itu, maka dia sama dengan orang yang melihatnya dan sanggup untuk mengingkarinya, tetapi dia tidak mengingkarinya. Situasi dia seolah-olah, Nabi kata di sini, dia tu sebenarnya boleh ubah dengan tangannya, kan? Maksud boleh cegah dengan tangannya, boleh cegah dengan lidahnya, tapi kerana dia redha, walaupun dia tak lihat, dia sama seperti orang yang berada pada keadaan itu. Maknanya dosa lah. Dosa bila kita redha. Kan? Sebab apa? Bila hal itu wajib, kalau kita tak buat, hukumnya apa? Dosa. Bila kita tinggalkan. So di sini, bila kita redha dengan hati kita terhadap satu kemaksiatan walaupun kita tak nampak, maknanya kita dosa. Dosa bukan sebab kita dapat dosa sama dengan orang yang buat tu, bukan gitu. Tapi dosa apa kita dapat? Kerana kita tak cegah. Walaupun dengan hati kita. Okay. So di sini, hal itu kerana redha terhadap perbuatan dosa. Ya, hal itu kerana kita redha dengan perbuatan dosa adalah sesuatu, mana tadi? Maaf, itu mana line dia. Hal itu kerana redha terhadap perbuatan dosa adalah termasuk yang paling buruk di antara apa-apa yang diharamkan. Dan tidak adanya pengingkaran perbuatan dosa dengan hati yang hukumnya fardu, itu wajib atas setiap Muslim. Dan ini tidaklah gugur dari seorang pun dalam apa jua keadaan. Jadi, kita jelas begini. Mengingkari satu perbuatan dosa, kan, yang kita nampak dengan hati kita, ia adalah kewajipan setiap Muslim. Yang mana dalam keadaan kita tak mampu untuk cegahnya dengan tangan dan juga lidah kita. Jadi kalau kita hanya mampu untuk cegah dengan hati, kita sudah melaksanakan satu kewajipan yang berada di bahu kita, iaitu mencegah, mengingkari, tak redha dengan kemungkaran yang kita lihat ataupun kita dengar. Itu adalah satu perkara yang cukup bagi kita untuk ingkari. Ya, sebab itu kita ni jangan ambil ringan dengan dosa-dosa
yang berlaku di sekitar kita. Sekurang-kurangnya lah kita kata. Sebab tu Nabi kata apa? Ia adalah selemah-lemah iman kan. Sekurang-kurangnya lah. Kalau kita tak boleh nak ubah, nak cegah dengan tangan kita, tak boleh nak tarik dia apa kan. Kita tak boleh nak ubah dengan lisan kita, kita tak mampu nak nasihatkan dia dan sebagainya. Maka sekurang-kurangnya lah yang mampu kita buat. Apa dia muslimah? Kita ingkari dalam hati kita ni. Maksudnya aku tak redha di atas apa yang aku lihat dan aku tak redha di atas apa yang dilakukan oleh orang itu tadi. Di atas kemungkaran-kemungkaran yang dibuat itu tadi, dosa maksiat yang dibuat, aku tak redha. Tak pernah aku redha dunia dan akhirat. Ini maknanya kita ingkari. Sebab apa kita tahu? Itu adalah perkara dosa. Perkara dosa. Kita dengar orang tu berzina. Kita nak redha? Tak. Kita tak boleh redha muslimah. Kan macam saya kata tadi, ada orang mungkin kata, biarlah. Dan biarlah nak buat macam mana. Mungkin dia happy dengan apa yang dia buat. Kita tak boleh kata sedemikian. Tapi kita kena redha dengan hati kita ni. Kita kena ingkari dengan hati kita ni. Maksudnya kita kena jadikan perbuatan maksiat, perbuatan zina itu adalah perbuatan yang kita tahu itu adalah perbuatan yang mungkar. Dosa. Pelakunya bila buat ada azabnya. Kan? Tak bertaubat, Allah masukkan dalam neraka. Kita faham tentang hal itu, maka kita ingkari dengan hati kita. Jadi orang yang mengingkari dengan hatinya, dia terlepas daripada dosa, redha di atas kemaksiatan. Itulah selemah-lemah iman yang mampu kita lakukan. Dan kewajipan yang tak boleh kita tinggalkan. Ya, kewajipan yang tak boleh kita tinggalkan. Jadi siapa pun kita ini, di atas muka bumi ini, bila kita namanya Muslim, namanya seorang Muslimah kan, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ni keseluruhannya berkenaan dengan perkara-perkara yang mungkar. Bila kita nampak tapi kita tak mampu untuk ingkari dengan tangan kita, tak mampu untuk ingkari dengan lidah kita, maka kita ada satu kewajipan yang tak boleh kita tinggalkan. Apa dia muslimah? Kita kena cegah ataupun kita kena ingkari. Ingkari dengan apa? Hati kita. Okey? Ingkari dengan hati kita. Sebab begini, kalau kita biarkan kemaksiatan itu berleluasa, kemudian kita ni kita dah tak mampu nak ubah dengan tangan, tak mampu nak ubah dengan lidah, tapi kemudian kita redha pula tu. Kan kita redha pula. Dan kita tak langsung ingkari dengan hati kita ini. Jangan lupa muslimah, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain. Kalau kita lihat di bawah ini, ada sebuah hadis yang didatangkan kepada kita. Apa hadisnya? Ini adalah sebagaimana dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dari Nabi SAW, baginda bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, thumma yaqdiruna ala an yughayyiru fala yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu bi iqabin." Tidak ada satu kaum yang maksiat dilakukan di tengah mereka, kemudian mereka mampu untuk mengubahnya, tetapi mereka tidak mengubahnya, kecuali Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka secara merata. Secara merata itu keseluruhannya. Keseluruhannya. Apa maksudnya? Bila Allah datangkan satu musibah, Allah tak datangkan musibah hanya kepada orang yang melakukan maksiat. Tapi Allah datangkan musibah, orang yang tak buat maksiat pun terkena sekali. Kenapa? Sebab dia tidak ingkari. Dia tidak ingkari walaupun dengan hatinya. So di sini, okay, kalau kita lihat dalam hadis ini, saya datangkan begini. Iaitu, apa kata Nabi? Di sini ada dua riwayat ya, muslimah. Kalau kita lihat daripada Khalid di situ, dari Abu Bakar, ini sebagaimana yang ada dalam kitab kita. Kami mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang melihat kezaliman, kemudian dia tidak mencegah dengan tangannya, maka sangat dibimbangi. Allah akan menimpakan seksa kepada mereka secara keseluruhannya. Maksud secara keseluruhannya, bagaimana? Sama ada orang yang buat maksiat ataupun orang yang tidak buat maksiat, dia pun terkena sama dengan orang yang buat maksiat tu tadi. Sebab apa? Dia tidak usaha untuk cegah.
tak usaha untuk ingkari. Kemudian kalau kita lihat pada sanad yang kedua di situ, daripada Amru, dalam slide saya letak daripada Amru pada poin kita yang kedua, ada hadis lain yang menguatkan berkenaan dengan hal ini, yang menunjukkan kenapa kita perlu cegah kemungkaran. Ya, kenapa kita perlu cegah kemungkaran? Walaupun kita tak mampu tadi kan dengan tangan, dengan lidah, tapi kita ada hati kan, kita kena ingkari dengan hati. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab, Allah timpakan kepada keseluruhannya. Tidak kira sama ada yang berdosa ataupun tidak berdosa. Kerana apa? Di situ Nabi sebut, bila ada orang yang dia mampu cegah tapi dia tidak cegah. Iaitu, tidaklah kemaksiatan yang dilakukan pada satu kaum, kemudian mereka mampu mencegahnya tapi tidak mencegah, melainkan Allah akan meratakan seksa kepada mereka. Iaitu keseluruhannya akan dikenakan dengan seksa tersebut. Jadi kita ni, sebab tu saya kata kita tak boleh ambil remeh berkenaan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang berlaku di sekitar kita. Ya. Contoh saya kata, tugas saya sebagai asatizah ialah mengingatkan. Tugas saya mengingatkan. Ini bermakna saya usaha untuk cegah perkara-perkara maksiat. Saya ingatkan. So, di sini saya gunakan apa? Kemampuan saya. Apa kemampuan saya? Allah berikan kemampuan saya lah untuk mengajar. Jadi ini kemampuan kita panggil sebagai tangan juga. Boleh masuk pada kekuasaan itu tadi. Okey, pertama. Dan Allah juga berikan saya kemampuan untuk bertutur, untuk menyampaikan. So, ada dua perkara. Nampak tak beban yang saya pikul ni? Nampak ya? Beban yang saya pikul. Saya tak boleh saya tak boleh menggunakan kaedah yang ketiga dalam situasi saya mampu untuk mengajar dan saya juga mampu untuk menyampaikan. Saya tak boleh terus pergi kepada yang ketiga. Dengan hati. Ya? So di sini saya diberikan platform, saya diberikan dengan satu situasi dan keadaan. Saya diberikan tempat untuk mencegah. Saudara Sakinah, Allah berikan engkau dengan satu platform. Okey, FB Masjid Al-Muttaqin, buat apa yang perlu engkau buat. Apa dia? Kita cegah kemungkaran. Kita ajar, kita dakwahkan kepada masyarakat. Ini perkara mungkar, jangan buat. Kan? Banyak perkara-perkara yang dah kita bincangkan pada sesi-sesi yang lepas berkenaan dengan kemungkaran-kemungkaran yang perlu kita jauhi. Saya dah bincangkan hal itu. Di akhirat kelak tak tahulah kalau ada orang kata Sakinah dia tak ajar. Mudah-mudahan semua yang ikuti kuliah saya menjadi saksi ya bahawa saya ni tampil ke hadapan mencegah kemungkaran. Sebab apa? Saya faham kalau saya tak buat perkara ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala timpakan seksanya, azabnya pada satu kaum, dengan saya sekali masuknya. Dengan saya sekali masuk. Itu berlaku bila apa? Bila ada orang yang mampu untuk cegah, tapi dia tak cegah. Sekarang ini, ya muslimah, kita jangan ambil remeh tentang apa-apa perkara mungkar yang kita nampak. Sebab itu, kalau anda tidak ada kekuatan sebagaimana saya, tidak ada peluang sebagaimana saya, apa yang boleh anda lakukan? Ingkari ia dengan hati. Itu adalah kewajipan semua di antara kita yang muslimah. Itu kewajipan kita. Kita tak mampu untuk ubah dengan lidah kita, dengan tangan kita. Kita ada satu kewajipan yang berada di bahu kita. Apa dia? Ingkari dengan hati kita yang mana kita tak redha. Ya? Kita tak redha kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat berlaku di sekitar kita. Yang mana kita hanya mampu untuk ingkar ia dengan hati kita. Lakukan. Lakukan. Jangan sesekali kita letakkan keredaan di atas kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lihat ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang kita dengar dilakukan oleh orang lain. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Jika sekiranya ada soalan yang diajukan, dipersilakan. Mungkin saya boleh ambil satu ataupun dua soalan pada hari ini.
Baik, kita ada soalan daripada Siti Rafi'ah, iaitu Puan Siti Rafi'ah di sini. Terima kasih Puan di atas soalannya. Sekiranya kita membenci perbuatan mungkar itu dan mendoakan si pelaku itu, adakah itu mengingkari perbuatan itu dengan hati? Ya, betul. Itu antara caranya. Ya, kita ingkar, maknanya kita tak agree dengan apa yang dia buat. Ini maksudnya kita ingkar. Kita memungkarinya. Kita benci perbuatan itu. Dan kita doakan dia, doakan yang baik-baik. Ya, doakan yang baik-baik. Apa doa yang baik-baik? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah, petunjuk kepada dia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada dia dengan hidayah. So itu maknanya kita dah ingkari perbuatannya dengan hati kita. Itu saja ya jawapannya, ringkas saja. Kemudian kita ada soalan yang lain di sini daripada Haryani Manap ya. Puan Haryani, dia tanya di sini, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Puan. Bolehkah seseorang ibu tak redha dengan perbuatan anak-anak mereka seperti tidak solat dan maksiat walaupun telah nasihat? Terima kasih Ustazah. Ya, kita memang perlu tak redha dengan perbuatan itu. Anak kita tak solat, anak kita buat maksiat, kita tak redha. Tapi sebagai ibu, kita ada tanggungjawab yang lain. Ya, iaitu di sini kita panggil sebagai kekuasaan tu tadi. Tangan dan juga lidah. Ada dua perkara yang kita perlu lakukan. Iaitu kita perlu cegah perbuatan tersebut dengan tangan kita dan juga dengan lidah kita. Kita panggil proses pendidikan yang perlu diberikan kepada anak itu tadi sebelum kita pergi kepada hati kita. Tapi sekarang ini dia kata walaupun telah nasihat. Walaupun telah nasihat, so adakah kita dah buat dengan tangan tadi? Dengan tangan tak semestinya pukul je Puan. Okey, jangan pergi pukul pantai pula anak tu. Tak semestinya begitu. Maksudnya dengan tangan ni lah, dengan tangan ni kita boleh dengan cara hikmah. Maksudnya pegang anak itu, bawa dia duduk dengan kita bincang dengan dia. Ini kita panggil sebagai dengan tangan. Dengan tangan boleh kita panggil sebagai dengan kekuasaan kita. Kekuasaan yang kita ada. Okey, kekuasaan yang kita ada. So, sebagai ibu kita ada kuasa, kita ada kemampuan untuk duduk berbincang dengan anak tu tadi. Ya, kemudian kita nasihatkan. Tapi sekarang ini, biasalah budak-budak ni kan kadang-kadang kita dah cakap, mungkin kita dah jentik sikit ke apa kan, dah cubit sikit pun tak jalan-jalan juga. Dia masih lagi, kalau orang tua kata apa, ungkal lazi. Ungkal betul lah budak ni, ya Allah ya Tuhanku, na'udzubillah, Ustazah dia punya degil lah macam tu kan. Susah kita. Tapi, kita pun tak tahu nak cakap apa, kita pergi kepada hati kita. Kita ingkari dengan hati kita. Tapi ya, sebagai seorang ibu, kita ada kewajipan setiap masa untuk tegur dengan lidah. Kita tak boleh diamkan. Walaupun kita dah stop untuk beri nasihat setiap hari, tetapi kita lat-latkan nasihat itu. Maknanya ada masa bila kita nampak waktunya tepat untuk kita beri nasihat, nasihatkan. Sebab itu anak kita. Kita ada kewajipan untuk cegah dengan lidah. Jangan putus asa. Okay, jangan putus asa. Di samping kita doa tu tadi kan? Di samping kita doa. Okay, wallahu a'lam. Mungkin boleh ambil yang ketiga jika sekiranya ada. Oh, panjang. Ini tutup muka kita. Okay. Apa dia soalannya daripada Umi Solehah di sini? Jika kita dah tegur dan beri nasihat yang baik tapi tetap melakukan dan bersubahat dengan perbuatan maksiat, macam mana? Bolehkah kita jauhkan diri kita dari mereka yang tetap juga berbuat maksiat untuk kita menghindari diri kita daripada melihat perkara-perkara atau anasir-anasir yang tidak baik untuk protect our iman, untuk protect our children's and to protect our eyes and heart. Macam ibarat we put a shield in front of us to prevent all this by not seeing them. Adakah menjauhkan diri salah Ustazah? Adakah kita menjauhkan diri itu merupakan satu perkara yang salah? Jazakillahu khairan jazak Ustazah. Tidak salah. Okay, sebab kita dah tegur. Tadi kita dah tegur, kemudian kita pun dah beritahu kan kepada mungkin teman ke apa-apa tadi kan tentang perkara maksiat yang dilakukan. So kita tak nak kita ni sakit hatilah dengan apa yang kita lihat. Dan orang itu pula, dia ni memang jenis tak nak dengar. Dan dia rasa apa yang dia buat itu betul. So dalam keadaan yang sedemikian,
tadi kan, saya rasa perkara ini dia sama sebagaimana yang soalan kita yang pertama tadi. Kita dah tegur, kemudian kita tak mampu untuk bawa dia lebih jauh. Ni dalam keadaan kita tidak mampu ya tadi ya, Umi Soleha. Kemudian yang kita mampu sekarang ni lah, lepas itu doakan dia. Kita tetap ingkari apa yang dia buat dengan hati kita. Jadi kita doakan dia dalam masa yang sama, kita ni tak naklah jadi orang yang kita rasa sakit hati dengan perbuatan dia. Kita nak jaga orang-orang di sekitar kita supaya apa, tidak mendapat contoh yang tidak baik daripada orang tu tadi. Boleh saja kita jauhkan diri kita daripada orang itu. Maknanya kita tinggalkan dia. Kita jauhkan diri kita daripada orang itu. Tapi dalam masa yang sama, jangan tinggalkan doa yang baik-baik untuk orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada dia dan juga kita, dan juga kita supaya kita pun dapat kekuatan lah pada satu masa ataupun satu keadaan ya, untuk kita bantu dia. Bila Allah berikan kekuatan untuk kita bantu dia pada satu masa nanti. Okey, mudah-mudahan terjawab ya Umi Soleha soalannya. Okey, baik. So itu saja perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita ni belum habis ya Muslimah perbincangan berkenaan dengan hadis ini. Ada banyak lagi perkara yang akan kita bincangkan. InsyaAllah saya akan bawa perbincangannya pada minggu hadapan. So, nak cakap apa? So, tunggu insyaAllah. Kita jumpa pada minggu depan untuk menyambung perbincangan yang banyak lagi yang masih lagi bersisa berbaki di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti pengajian di Masjid Al-Muttaqin dan terus-terusan juga sokong setiap kuliah yang diadakan di Masjid Al-Muttaqin, hadiri walaupun secara online kan, dan jangan lupa berikan sumbangan anda kepada Masjid Al-Muttaqin. Kita lihat di situ ada donate online, so ada bank transfer, ada PayNow juga, maka ringan-ringankan jari jemari kita untuk melakukan perkara-perkara yang makruf, perkara-perkara yang baik. Baik, itu saja. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.